Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK. Pada kali ini kita akan tengok tentang subjek ibadah. Okey, subjek ibadah. Okey, kita akan tengok subjek ibadah. Ibadah ni dia duduk dalam subjek ulum syariah, yang mana pada video yang lepas kita dah bincang tentang soalan akidah. Kemudian sambungannya adalah soalan ibadah. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, bahagian B ibadah. Mula dengan soalan 31 hingga soalan 40 dulu. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Ini adalah soalan yang berbentuk pilihan jawapan. Soalan objektif. Okey, soalan 31. Berikut adalah sebab mandi wajib. Alif, nifas. Ba, kencing. Jim, tidur. Dal, kentut. Okey, so jawapan kat sini adalah nifas. Okey, nifas ni adalah darah yang keluar daripada rahim wanita ketika melahirkan anak ataupun sewaktu berlaku keguguran. Itu maksud nifas. Kalau yang lain kencing, tidur, kentut tu adalah perkara-perkara yang membatalkan hadas kecil, tidak ada kaitan dengan hadas besar. So selain daripada tu, kita tengok apa sebab-sebab yang lain diwajibkan untuk mandi wajib. Antaranya ialah bersetubuh antara lelaki dan perempuan. Okey. Yang kedua, melahirkan anak. Okey, ataupun bersalin. Okey, sebab yang ketiga diwajibkan untuk mandi wajib adalah keluar haid. Okey, keluar haid, darah haid bagi orang perempuan. Okey, kemudian sebab-sebab yang lain lagi adalah keluar mani, keluar air mani, dan seterusnya mati. Okey, bila berlaku kematian jenazah tu kita perlu mandi wajibkan kepada si mati. Okey, mati selain daripada mati syahid. Okey, selain mati syahid. Okey. Ini adalah sebab-sebab perlunya mandi wajib. Okey. Bukan apa kita bincang pasal ni takut dia masuk dekat, kalau soalan minta sebab mandi wajib dalam soalan subjektif, okey, boleh pilih senarai-senarai ni untuk ditulis sebagai jawapan. Okey, soalan 32. Okey, rukun tayamum ada berapa perkara? Alif 3, ba 4, jim 5, dal 6. Okey, rukun, dia tanya rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ada 4 perkara. Okey, jawapan dia ba. Okey, apa yang 4 tu? Okey. Okey, kita buat anak panah.
Empat perkara tu apa? Sebagai ulang kaji. Okey, yang pertama niat. Okey, niat. Niat tayamum kita tulis teruslah, nawaitu tayammumi li istibahatis shalah lillahi ta'ala. Ini niat, lafaz niat tayamum. Okey, kemudian yang kedua, rukun tayamum adalah menyapu debu tanah ke muka. Okey. Kemudian yang ketiga, rukun tayamum lagi adalah menyapu debu tanah pada kedua tangan hingga ke siku. Okey. Kemudian yang keempat adalah tertib. Okey, cukup. Rukun tayamum ada 4 perkara. Okey, soalan 33. Bilakah waktu solat Jumaat didirikan? Okey, waktu solat Jumaat didirikan. Alif waktu Zuhur, Ba waktu Asar, Jim waktu Maghrib, Dal waktu Isyak. Okey, solat Jumaat dilaksanakan pada waktu Zuhur pada hari Jumaat. Okey. Itu waktu solat Jumaat didirikan. Okey, seterusnya soalan 34. Okey, bersuci daripada hadas besar hukumnya wajib, sunat, harus, makruh. Bersuci daripada hadas besar. Tadi dah bincang dah. Okey, hukumnya wajib. Bila sekiranya berlakunya hadas besar, sama ada bersetubuh, melahirkan anak, keluar haid, nifas, keluar air mani, mati kecuali mati syahid, hukumnya wajib. Okey, bersuci daripada hadas besar. Okey, seterusnya soalan 35. Soalan 35. Pilih perkara yang tidak, okey? Yang tidak tidak membatalkan solat fardu. Pilih perkara yang tidak membatalkan solat fardu. Okey, beralih arah kiblat. Beralih arah kiblat ni batal. Terbuka aurat. Terbuka aurat batal. Berkata-kata dengan sengaja juga batal. Okey, dal berhadas selepas salam pertama. Yang ni tidak batal. Okey. So jawapannya adalah dal. Kenapa tak batal? Kerana berhadas selepas salam pertama itu tidak membatalkan solat. Sebab rukun solat hanya salam yang pertama saja. Bila kita bagi salam yang pertama, selepas baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, kemudian kita pun assalamualaikum warahmatullahi, itu dah sempurna dah solat kita. Okey. Salam yang kedua tu sunat. Salam yang pertama wajib sebab dia rukun. So bila kita berhadas
sama ada terkentut ke selepas kita bagi salam yang pertama tu, maka solat tu sah. Okey. Dia bukan perkara yang membatalkan solat sebab dah selesai salam yang pertama. Okey, soalan seterusnya 36. Maksud rukun qauli. Okey, maksud rukun qauli. Ini berkaitan dengan rukun solat. Okey, rukun solat. Dia ada 3 perkara: qalbi, okey, dia ada qalbi, qauli, okey, qauli dan fi'li. Okey, yang ni hati, qauli ni perkataan, kemudian fi'li perbuatan. Okey. So kat sini soalan dia adalah qauli. Okey, qauli ni alif niat, ba perkataan, jim perbuatan, dal isyarat. Okey, maksud rukun qauli ialah perkataan. Okey, qaul. Apa yang kita kena baca dan apa yang kita kena sebut. Macam surah Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, itu adalah rukun qauli. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita tengok soalan nombor 37. Apakah hukum mendirikan solat fardu? Hukum mendirikan solat fardu adalah sunat, wajib, makruh, harus. Okey, jawapannya ba, wajib. Apakah hukum mendirikan solat fardu? Jawapannya wajib. Okey, soalan 38. Okey, soalan 38. Solat jenazah dilakukan dengan 4 kali: alif takbir, ba rukuk, jim sujud, dal salam. Solat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Okey, 4 kali takbir. Dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Okey, 4 kali takbir. Seterusnya soalan 39. Okey, antara berikut yang manakah syarat wajib puasa? Okey, syarat wajib puasa. Okey, alif mumayyiz, ba baligh, jim musafir, dal hilang akal. Okey. So jawapan dekat sini adalah ba. Okey, syarat wajib puasa adalah baligh. Okey, apa maksud mumayyiz? Mumayyiz tu kanak-kanak yang tahu membezakan baik dan buruk tetapi belum baligh. Biasanya kanak-kanak yang berumur 7, 8 tahun, 6, 7, 8 tahun macam itulah. Baligh pula adalah seseorang yang telah mencapai kematangan seksual, iaitu dewasa dari segi jasad. Paling senang apabila seseorang kanak-kanak perempuan itu mula keluar mani, mula keluar darah haid, ataupun kanak-kanak lelaki yang keluar mani. Itu nak macam petanda mudah kita nak kenal dia tu sama ada baligh ataupun tidak. Ataupun berubah suara. Dulu suara kecil je, tiba-tiba suara dia makin besar. Tu macam tanda orang tu dah baligh lah. Okey. Musafir pula adalah orang yang melakukan satu perjalanan yang jauh, tidak diwajibkan berpuasa juga. Kemudian dal hilang akal. Hilang akal ni tidak mampu berfikir secara waras ataupun gila. Okey, hilang akal, tidak diwajibkan berpuasa. So syarat wajib puasa kat sini adalah ba, baligh. Okey, seterusnya soalan nombor 40. Apakah yang dimaksudkan dengan qasar? Okey, qasar, alif menghimpunkan, ba menambahkan, jim memendekkan, dal mengasingkan. Okey, jawapan qasar adalah jim, memendekkan. Okey,
Solat jamak dan qasar kan. Biasa perkataan qasar ni berkaitan dengan solat jamak. So qasar tu pendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey. Seterusnya soalan 41, 5 markah, lengkapkan lafaz niat mandi wajib dan maksudnya. Okey, ni lafaz niat mandi wajib. Kita dah ulang kaji pada soalan yang tak ada tadi. Okey. So kita tengok lafaz niat mandi wajib. Dia bagi pilihan jawapan dekat kita: Al-Akbar, hadas besar, Raf'a, Lillah, Allah. So kat sini kita nak pilih. Okey. Kita nak pilih pilihan jawapan dia tu nak tulis di tempat yang kosong. Okey, lafaz niat mandi wajib. Nawaitu Raf'a. Nawaitu Raf'al hadasil akbar. Hadasil akbari. Okey, sini lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, kat sini jangan tertukar lillah dengan Allah ni. Okey, so lafaz niat mandi wajib adalah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, soalan seterusnya, soalan 42 hingga soalan 45. Okey. Soalan 42 hingga soalan 45. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, dia ada 4 jawapan tapi pilihan jawapan dia bagi 5. Itu wajib, sunat, Ramadan, kifayah, niat. Okay, so pilihan-pilihan jawapan ni kita nak pilih dan masukkan pada penyataan yang betul. Okey, 42, solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Okey, solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Okey, seterusnya antara rukun solat jenazah ialah niat. Okey, niat. Kemudian jenazah yang mati syahid tidak wajib disembahyangkan. Okey. Kemudian soalan 45, orang Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Okey, di bulan Ramadan. Okey, selesai isi tempat kosong. Seterusnya soalan 46 hingga soalan 50. Okey, soalan 46 hingga soalan 50, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, 46, harus bertayamum jika ketiadaan air. Okey, kat sini betul. Okay, kita tanda right. Tidak berniat ketika hendak mandi wajib. Tidak berniat ketika hendak mandi wajib. Okay, yang sini salah. Mandi wajib kena niat dah mandi wajib. Okay, 48, solat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Okay, betul. 49, solat Jumaat wajib ke atas orang perempuan. Salah, dia wajib ke atas orang lelaki. 50, sunat muakkad bermaksud dituntut. Okey, yang ni betul. Okey, tanda right. Okey. Okey, seterusnya soalan 51 hingga soalan 55, padankan penyataan di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, so
Kita tengok yang sebelah ni dulu. Okey, yang sini dulu. Dia kata kita kena tentukan sama ada penyataan dekat sini adalah rukun qauli ataupun rukun qalbi ataupun rukun fi'li berkaitan dengan rukun-rukun solat. Okey. So 51 niat. Niat ni rukun qalbi. Okey, sebab dia kita niatkan di dalam hati. Qalbun maksudnya hati. Okey. 52 berdiri betul. Berdiri betul ni perbuatan lah kan. Okey, rukun fi'li. Okey, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah rukun qauli. Membaca tahiyat akhir juga rukun qauli. Iktidal. Okey, iktidal yang sami Allahu liman hamidah tu rukun fi'li. Okey. Qauli ni perkataan, qalbi hati, fi'li perbuatan. Okay. Selesai, kita jawab soalan suaikan. Okey, seterusnya soalan 56. Okay, tulis 3 syarat sah solat fardu. Tulis 3 syarat sah solat fardu. Okay, yang pertama kita boleh tulis kat sini suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okay. Yang kedua kita boleh tulis lagi suci tempat pakaian dan tubuh badan dari najis. Okay. Okay. Kemudian kita boleh tulis yang jawapan yang ketiga, mengetahui masuknya waktu solat. Okay. Dan ada dua lagi tambahan yang kita boleh tulis berkaitan dengan syarat sah solat fardu adalah menutup aurat, dan menghadap kiblat. Okay. So kita baca sekali lagi. Soalannya tulis 3 syarat sah solat fardu. Okay, yang pertama suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua suci tempat, pakaian dan tubuh badan daripada najis. Mengetahui masuknya waktu solat. Kemudian tambahan menutup aurat dan menghadap kiblat. Okay, syarat sah ni maksudnya kalau untuk kita sahkan solat, maksudnya kalau kita tak suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, solat kita tu terbatal, tidak sah. Ataupun kita dah solat tapi tempat kita tu ada najis, ataupun pakaian kita terkena najis, ataupun tubuh badan kita terkena najis, juga solat kita akan terbatal. Ataupun kita solat
sebelum masuk waktu, pun terbatal juga, tidak sah solat kita. Ataupun kita solat tak menutup aurat, solat pakai seluar pendek atas lutut, tak sah solat kita. Dan kita tidak menghadap kiblat, tidak sah juga solat kita. Okey, ni adalah syarat-syarat sah solat fardu. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, soalan 57, senaraikan 4 perkara membatalkan wuduk. Okey, perkara yang membatalkan wuduk. Okey, jom kita senaraikan. Pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Okey, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Tak kisahlah kentut ke, air kencing ke, berak ke. Okey, semua membatalkan wuduk. Okey, yang kedua, bersentuh silap. Okey, bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Yang bukan muhrim. Okey, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan muhrim boleh membatalkan wuduk. Macam contoh, awak jumpa dengan sepupu, okey, yang bukan muhrim tu maksudnya yang boleh kahwin dengan awak. Macam itulah. Kalau dengan sepupu pun tak boleh nak sentuh-sentuh. Kalau awak perempuan, sepupu awak lelaki, tak boleh nak salam, tak boleh nak apalah, walaupun rapat macam mana pun. Okey, boleh membatalkan wuduk. Okey, kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur yang tidak tetap punggung. Okey. Tidur yang tidak tetap punggung. Kemudian yang keempat, kita boleh tulis sini, hilang akal. Okey, hilang akal. Hilang akal ni termasuklah mabuk, pitam, gila dan sebagainya. Kemudian kita tambah satu lagi jawapan kat bawah ni, menyentuh kemaluan. Okey, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Okey, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan juga adalah perkara yang membatalkan wuduk. Okey, soalan seterusnya 58, jawab semua soalan di bawah. Dia kata nombor 1 ataupun alif tu, tulis perbezaan antara solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Okey, perbezaan antara solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Okey, kita tulis perbezaan dia. Perbezaan ni boleh tulis dengan
kita bagi definisi dia. Definisi dia memang berbeza. Okey. Solat jamak takdim ni adalah, kita tulis menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam waktu solat yang pertama. Okey. Solat jamak takhir pula adalah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang kedua. Okay. So dia kata tulis perbezaan antara solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Solat jamak takdim adalah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam waktu solat yang pertama. Solat jamak takhir pula adalah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang kedua. Okey, contohnya kalau solat jamak takdim ni adalah contohnya waktu maghrib. Okey, maghrib boleh dijamakkan dengan waktu isyak. Solat dalam waktu maghrib. Okey. Kemudian satu lagi, solat zuhur, jamakkan dengan solat asar. Dalam waktu zuhur. Solat yang pertama waktu zuhur. Bagi jamak takhir pula, solat zuhur jamakkan dengan solat asar. Kita solat dalam waktu asar. Satu lagi, solat maghrib jamakkan dengan solat isyak dan kita solat dalam waktu isyak. Okey. Itulah jawapan bagi perbezaan solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Okey, seterusnya soalan ba. Soalan ba. Nyatakan solat yang boleh dijamakkan. Nyatakan solat yang boleh dijamakkan. Kat sini kita boleh tulis jawapannya zuhur dan asar. Satu lagi, maghrib dan isyak. Okey. Maghrib dan isyak. Okey. So dia ada 4 markah, kita dah tulis keempat-empat solat yang boleh dijamakkan. Okey, soalan 59, tulis hukum bagi setiap situasi di bawah ini. Kena tulis hukum. Okey, alif, menjamakkan solat zuhur dengan asar hukumnya sah. Okey, kita jawab sah.
Okey, kemudian sengaja meninggalkan solat fardu hukumnya berdosa besar. Okey, settle. Jawab soalan berkaitan dengan hukum. Okay, seterusnya soalan nombor 60. Okay, soalan nombor 60. Dia kata jawab semua soalan berdasarkan situasi di bawah dengan jawapan yang betul. Okay, kita baca dulu situasi dia. Daniel mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah dan menyebabkan kakinya patah. Keadaan itu menyebabkan dia terpaksa melakukan solat secara duduk. Okay, itu situasi dia. Soalannya, nyatakan dua lagi cara solat orang sakit. Ini tajuk solat orang sakit selain daripada cara di atas. Dia dah bagi kita solat secara duduk. Okay, dia bagi kita solat secara duduk, tapi dia nak dua lagi solat orang sakit yang lain selain daripada solat secara duduk. Okay, kat sini kita boleh tulis solat secara baring. Okay, dan solat secara isyarat mata. Okey. Baring ni bolehlah baring mengiring ke, baring menelentang ke, asalkan selain daripada dalam kenyataan dia solat secara duduk. Okey. Dan soalan yang seterusnya saya rasa ini adalah soalan yang terakhir. Okey, Salmah baru melahirkan anak pada petang 1 Ramadan. Okey. Salmah baru melahirkan anak pada petang 1 Ramadan. Apakah hukum puasa Salmah dan tindakan selepas darah nifasnya berhenti? Okey. Salmah ni dia melahirkan anak pada petang 1 Ramadan. Maksudnya pada sebelah pagi tu mungkin dia dah berpuasa. Tapi bila petangnya dia melahirkan anak. Bila dia melahirkan anak, hukum puasanya adalah tidak sah ataupun boleh jawab dengan terbatal. Okey, batallah Salmah punya puasa. Tindakan selepas darah nifasnya berhenti adalah Salmah perlu mandi wajib. Okey? Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kita pada video kali ini untuk ulang kaji subjek ibadah, ulang kaji UPKK. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada video ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.